Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sirah di bawah tajuk pembukaan kota Makkah. Baik, pertamanya kita lihat kronologi pembukaan kota Makkah. Kota Makkah ni, pembukaan kota Makkah ni juga dikenali sebagai Fathu Makkah. Kataan bahasa Arab, Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Baik, apakah kronologi pembukaan kota Makkah ini? Kronologi bermaksud urutan peristiwa. Okey. Yang pertamanya, Bani Bakar dalam naungan Quraisy menyerang Bani Khuza'ah dalam naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naungan bermaksud meminta perlindungan kepada kerajaan Madinah. Contohnya Bani Bakar meminta perlindungan dengan kerajaan di Madinah. Manakala Bani Bakar, Ustazah betulkan, Bani Bakar meminta perlindungan Quraisy, manakala Bani Khuza'ah meminta perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua bani ini adalah orang-orang Yahudi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan 3 tuntutan kepada musyrikin Mekah dan menyusun strategi Fathu Makkah. Okay. Apakah 3 strategi itu? 3 tuntutan itu kita akan lihat selepas ini. Baik. Yang ketiga, 10,000 tentera Islam bermalam di Murrus Az-Zahran dan bersedia untuk berperang dengan kaum musyrikin. Yang keempat, tentera Islam beroleh kemenangan dan berlaku pembukaan kota Makkah. Yang kelima, Rasulullah menghancurkan berhala, melakukan tawaf, meminta Bilal melaungkan azan serta mengampunkan bekas musuh-musuh Islam. Itu kronologi secara ringkas pembukaan kota Makkah. Baik, sekarang mari kita tengok secara detail, secara terperinci apakah yang berlaku dalam pembukaan kota Makkah ini. Okey. Peristiwa pembukaan kota Makkah boleh kamu rujuk dalam buku teks unit 2 pelajaran 21. Baik. Peristiwa pembukaan kota Makkah, apakah kejadian yang mencetuskan pembukaan kota Makkah? Apakah kejadian yang mencetuskan pembukaan kota Makkah? Baik, pertamanya kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Kabilah Bani Khuza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kabilah Bani Bakar pula mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua kabilah ini tidak boleh berperang selama 10 tahun. Pada suatu malam di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah mengetuai sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar dan musyrikin Mekah telah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir. Beberapa orang daripada kabilah Bani Khuza'ah telah dibunuh, bahkan sebahagian mereka dibunuh di kawasan Tanah Haram. Amru bin Salim Al-Khuza'i segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berlakunya peristiwa itu, musyrikin Mekah telah melanggar isi perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera merancang strategi untuk membuka kota Makkah. Baik, seterusnya kita kembali kepada kronologi peristiwa pembukaan kota
Mekah. Apakah kronologi atau urutan peristiwa ataupun sebab yang berlakunya pembukaan kota Mekah? Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW bergerak ke Mekah bersama dengan 10,000 tentera. Bulan Ramadan ni. Abu Rahmil Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Baik, pada pagi yang kedua, Murruz Zahran. Pasukan tentera Islam berhenti di Murruz Zahran. Rasulullah SAW memerintahkan 10,000 tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api. 10,000 unggun api. Nampak banyak kan? Nampak macam ramai. Di tengah malam yang gelap, nampak unggun api yang banyak. Sudah pasti mendatangkan kejutan kepada orang musyrikin Makkah. Baik. Yang keempat, pada pagi hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Makkah. Maknanya sudah seminggu perjalanan. Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Makkah. Ketika itu, musyrikin Makkah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Sedangkan masa itu Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, telah memeluk Islam. Dan orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah terkejut melihat kedatangan tentera Islam di Makkah. Yang kelima, Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya, rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Ada 3 tempat yang dicadangkan berlindung oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengarahkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya atau rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Yang keenam, apabila sampai di Dhu Tuwa, Rasulullah SAW membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan di bawah 4 orang panglima, iaitu Rasulullah SAW sendiri, Khalid bin Al-Walid, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Kita tengok Khalid Al-Walid ni semasa perjanjian Hudaybiyah, dia belum masuk Islam. Tetapi bila dah tahun ke-8 Hijrah ni, berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, Khalid telah pun masuk Islam dan dilantik menjadi ketua kumpulan ni, panglima kepada pasukan perang. Yang ketujuh, tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah yang menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah pula terbunuh. 3 pasukan lagi tak ada halangan. 1 pasukan saja yang dihalang, iaitu pasukan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Disebabkan pertembungan itu berlaku pertumpahan darah, di mana 2 orang sahabat gugur syahid, sahabat Nabi lah, dan 12 orang musyrikin Mekah pula terbunuh. Jadi yang ke-8, Makkah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 630 Masihi. Itulah kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Hanya berlaku pertumpahan darah, sedikit pertumpahan darah. Yang kelima,
Baik, seterusnya faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apakah faktor, apakah punca atau sebab yang menyebabkan berjayanya Rasulullah membuka kota Mekah, yakni mengambil kembali kota Mekah dari tangan orang musyrikin Mekah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi memerintah Mekah, tetapi dihalau, diusir. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berada di Mekah kan. Mereka diusir dan mereka berhijrah, Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah. Dan tibalah masa sekarang mereka mengambil semula Mekah, yang dipanggil pembukaan kota Mekah. Baik, apakah faktor tersebut? Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah bermimpi. Rasulullah bermimpi sebelum perjanjian Hudaibiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. Bermula dengan perjanjian Hudaibiyah, maka ia adalah tanda bahawa pembukaan kota Mekah semakin hampir. Yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi punca kejayaan pembukaan kota Mekah. Perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Rasulullah rancang secara rahsia. Yang kedua, menyalakan 10,000 unggul api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. Yang ketiga, membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Makkah mengikut arah yang berbeza. Masuk dari 4 penjuru. Jadi bila masuk tu, masa sudah tidak ada untuk bertindak di kalangan musyrikin Makkah. Jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, faktor yang tiga ialah tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan disiplin. Disiplin yang tinggi, semangat yang tinggi. Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku, kaum dan kabilah. Macam-macam suku, macam-macam bangsa juga zaman Nabi. Seperti mana kita di Malaysia, macam-macam bangsa. Baik, kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepatuhan, patuh kepada arahan Rasulullah tanpa bantahan, seperti pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam yang masuk ke Mekah melalui dataran tinggi dan berhenti di Dal Hujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka. Okey, seterusnya. Yang keempat, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Itu faktornya. Banyak pemimpin Quraisy telah masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan. Yang kedua, sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Abu Jahal. Yang ketiga, tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam. Jadi, itulah faktor-faktor utama kejayaan pembukaan kota Mekah. Baik, seterusnya tajuk langkah yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Apa Rasulullah buat selepas membuka semula kota Mekah? Yang pertama, menegakkan syiar Islam. Apakah huraiannya? Apakah yang maksudkan menegakkan syiar Islam? Yang pertama, menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya.
panah. Di sekeliling Kaabah penuh dengan berhala. Jadi Rasulullah memusnahkan segala berhala tersebut. Yang kedua, mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah. Yang ketiga, menghantar beberapa pasukan ke sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala di sana, seperti berhala Uzza di Nakhlah, berhala Suwa' di Rihaq, dan berhala Mana' di Al-Mushallal. Baik, seterusnya yang kedua. Langkah yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ni Rasulullah menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam. Yang kedua, berbai'ah dengan penduduk Makkah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Yang ketiga ialah menguruskan pentadbiran Makkah. Ini langkah yang ketiga, menguruskan pentadbiran Makkah, mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah, memerintahkan Abu Usaid Al-Khuza'i untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Kemudian langkah yang keempat ialah memaafkan kesalahan penduduk Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Makkah yang pernah mengingkari baginda. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Itulah langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Baik, apakah iktibar daripada pembukaan kota Mekah? Yang pertama, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang untuk menjamin kejayaan tugasan tersebut. Yang ketiga, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan. Jadi kita sebagai pelajar, apakah iktibar yang kita boleh ambil? Kita sebagai pelajar kena ada ciri-ciri kepimpinan juga. Kerana di dalam kelas kita juga ada pemimpin dalam kelas, yang memimpin orang lain. Yang kedua, satu tugasan dilakukan secara terancang. Kita merancang tugasan kita tu bila kita nak buat, hari ini kita nak buat apa. Segala tugasan yang diberi oleh guru kita buat dengan perancangan yang teliti. Bukan kita buat sambil cuai, sambil rasa tidak bersemangat, malas dan sebagainya. Kita kena pastikan tugasan kita buat dengan baik, dengan terancang, dengan perancangan yang rapi. Baik, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai pelajar, sebagai kawan, sebagai anak, sebagai ahli masyarakat, sebagai ahli keluarga, memang tidak lari daripada melakukan kesalahan. Orang lain juga kadang-kadang melakukan kesalahan terhadap kita, maka kita kena memaafkan kesalahan orang lain. Kita tak boleh simpan kemarahan kita, dendam kita sampai bila-bila. Kerana sekiranya kita memaafkan orang lain, kita akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya penilaian. Penilaian bagi tajuk ini, jelaskan kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Kamu kena ingatlah. Daripada mula sampailah berjaya membuka kota Mekah. Yang kedua, jelaskan dua langkah yang diambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Apakah langkah yang diambil?
Yang ketiga, terangkan 2 faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Semuanya ada dalam buku teks. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat bijaksana ketika pembukaan kota Mekah. Bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan? Macam mana? Ini kita soalan kebat. Soalan kebat.